Yang saya muliakan ahli jemaah, tuan-tuan, puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama sekali ucap kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu ataupun majlis yang dipenuhi oleh para malaikat. Walaupun kita tak nampak zat dan rupa para malaikat, tapi janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan mencari-cari majlis-majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu ini tuan-tuan bersinar sehingga arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk dapat benda mahal tuan-tuan bukannya senang. Untuk dapat emas, perak, belian bukannya senang, susah. Untuk dapat ilmu Allah ni memang susah. Memerlukan pengorbanan. Kena duduk lama, kena belajar lama, bukannya 2-3 minit jadi tok guru dak. 2-3 minit jadi masyayikh dah lama. Makan masa yang lama. Kita tengok Al-Imam Syafi'i itu sendiri tuan-tuan menuntut ilmu daripada kecil lagi sehingga dia boleh menjadi ulama yang muktabar. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan masa tuan-tuan penting untuk mendapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kita sambung hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-29 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Saya tahu tuan-tuan memang tak ada kitab Riyadhus Shalihin, sebab itulah saya buat slide. Mudah-mudahan tuan boleh nampak, boleh tengok, nak rasa pun tak boleh lah. Dan kita insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman kepada kita. Jadi teman-teman, saya ulang lagi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terdiri pada 2 bahagian yang penting. Pertama, periwayatan hadis itu sendiri, orang yang meriwayatkan hadis. Dan yang kedua, matan hadis itu sendiri atau lafaz hadis itu sendiri. Contohnya innamal a'malu binniyat. Ataupun hadis-hadis lain itu dinamakan lafaz, dan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membawa hadis ini daripada Nabi sampai kepada kita, itu juga dinamakan ilmu hadis ataupun dibanding ilmu rijal, orang yang meriwayatkan hadis. Sebab orang ni ialah penting yang kita kena belajar. Sebab kita takut ada orang yang ambil kesempatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia reka hadis, dia sandar kepada Nabi, dia kata Nabi ni kata. Tu bahaya. Jadi tuan-tuan dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hadis-hadis palsu yang apabila nak sampai bulan Rajab dengan Syaban ni berlambak dikeluarkan dalam Facebook sana. Kita tak tahu di mananya asal hadis ini. Walaupun hadis ini nampak ganjarannya lebih besar daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu hebat, yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan keampunan. Tapi apabila hadis lain lebih hebat daripada bulan Ramadan, seolah-olah ada puak yang mengambil kesempatan untuk mengalih perhatian orang Islam ni supaya tidak mengambil bulan Ramadan sepenuhnya, tapi beramal dalam bulan Rajab ataupun bulan Syaban. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga kelebihan yang Nabi sebut, tapi tidaklah sehebat dengan bulan Ramadan. Persiapan yang kita nak buat bulan Ramadan ini bermula daripada bulan ini. Jadi tuan-tuan, hadis yang ke-29 ni berkaitan dengan taubah. At-taubah. Hadis yang panjang. Saya baca sikit untuk kita ambil keberkatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad ihtadira fashhadna farsala yukri as-salama wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma فلتصبر ولتحسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم
farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi wa aq'aduhu fil hijrihi wa nafsuhu taqaqqa fa fadat 'aynahu wa qala Sa'ad ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi 'ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min 'ibadihi wa innama yarhamullahu min 'ibadihi ar-ruhama muttafaqun alaih. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara teorinya ulumul hadis, muttafaqun alaih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kita sebut pada minggu-minggu lepas. Imam Bukhari meninggal pada tahun 261 Hijrah dan Imam Muslim meninggal dunia pada tahun 261 Hijrah. Yang pertama 256, yang kedua tadi 261 Hijrah. Sebab apa penting ni tuan-tuan? Sebab apa penting? Ilmu rijal, ilmu kita nak cari dia ni riwayat bila, dia ni masuk Mekah tu bila. Sebab apa? Sebab kita nak kaji kalau dia ni pernah melakukan kesilapan dalam periwayatan hadis. Ada orang kata dalam satu bab hukum, Al-Imam Al-Hanafi telah menolak hujjah Al-Imam Syafi'i dalam satu bab tertentu. Kita pun pelik cerita ni. Walaupun dia mengiktiraf, dan satu lagi Imam Hanafi mengiktiraf Imam Muslim, Imam Syafi'i sebagai Sayyidul Imam pada masa itu. Jadi kita dengar cerita ni tak munasabah. Sebab apa? Al-Imam Al-Hanafi tidak pernah berjumpa dengan Al-Imam Al-Syafi'i. Dia pun tak pernah berjumpa pun. Tarikh yang sama, kalau tak silap saya 97 Hijrah. 97 Hijrah di mana Al-Imam Hanafi meninggal dunia dan di situlah Al-Imam Syafi'i dilahirkan. Maka tidak pernah berjumpa pun. Jadi kita kena kaji benda ni tuan-tuan. Sebab kita tak tahu di mana ada kesilapan dalam meriwayat. Mungkin dia riwayat pada orang ni tapi dia tak riwayat sebenarnya, dia riwayat pada orang lain dan dia sambung pada orang ni. Sebab apa? Sebab mungkin orang tu ada masalah daripada peribadi. Dia pun tak nak meriwayatkan hadis ini daripada orang yang bermasalah peribadi, maka dia buang orang ni. Padahal dia meriwayatkan orang ni, dia tak meriwayatkan pada orang sana, tapi dia buang nama ni. Sebab apa? Mungkin ada masalah peribadi. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, seorang sahabat Nabi. Dua-dua orang ni. Usamah ni ayah dia nama Zaid, dan Zaid bin Harisah ni seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu disebut maula. Satu lagi Imam Nafi' maula Ibnu Umar. Maksudnya Ibnu Umar ni telah memerdekakan An-Nafi' daripada orang kafir dan dibebaskan. Maka dia panggil maula. Ramai orang-orang Islam yang telah memerdekakan, seperti mana Bilal bin Rabah. Siapa yang memerdekakan dia? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq itu Bilal bin Rabah tu maula Abu Bakar Siddiq. Itu perkataan dengan maula. Kalau kita tengok dalam hadis maula ataupun dalam kitab fiqh, maula ini bermaksudnya seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh seseorang. Jadi Zaid bin Harisah ni tuan-tuan, dia telah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa kecil lagi. Dan Rasulullah ni amat sayang pada dia. Ni. Dan Rasulullah ni amat sayang kepada Zaid bin Haris. Dan namanya pernah disebut dalam Al-Quran. Dan dia ni merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah menerima anak angkat Zaid bin Haris, maka Rasulullah cukup berbangga pada masa itu. Cukup berbangga dapat anak angkat. Dan Nabi kerana berbangga dengan anak angkat pun, Nabi telah bingkan Zaid tu kepada Muhammad. Ini cerita dia. Zaid bin Muhammad. Okey, apabila Rasulullah telah mengambil seorang Zaid ni sebagai anak angkat, saudara dia sebenar nama Haris ni, Harisah, silap bin Harisah. Dan saudara dia juga gembira, berbangga atas kepada orang musyrikin kerana anak dia telah menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keadaan ni telah menimbul fitnah, hingga kan ayat ini diturunkan dalam surah Ahzab
ayat 3 surah 33. Ayat ni diturunkan khusus untuk peristiwa yang berlaku di antara Nabi dengan Zaid bin Harithah. Ud'u li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat ni dengan memakai nama bapa mereka. Itulah yang adil di sisi mereka. Jadi tuan-tuan, ulama telah istinbat hukum pada hari ini. Walaupun kita ambil anak angkat, kita sepatutnya binkan kepada pak dia sebenarnya. Jangan bin kepada kita. Sebab apa? Kita tak tahu 20 tahun akan datang akan berlaku kekacauan. Mungkin berlaku lebih-lebih lagi dalam harta pusaka. Tak boleh kita binkan nama kita. Anak kita ada 5 orang, kita ambil anak angkat. Lepas tu kita binkan nama kita menjadi 6 orang. Apabila kita mati, kita tak bagi tahu pada anak-anak lain, maka anak angkat tadi akan tutup pusaka. Itu jadi masalah. Padahal anak angkat ni tidak boleh pusaka, kena anak sendiri. Kecualilah dia bagi wasiat yang lain. Tapi sebab inilah Allah Subhanahu Taala bagi tahu kalau boleh panggil anak angkatnya dengan ayah mereka, nama ayah mereka. Sebab apa? Sebab itu adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas itu apabila peristiwa ni berlaku tuan-tuan, maka Zaid pun telah dibingkan kepada ayahnya sendiri, Zaid bin Harithah. Ayat 5 bukan ayat 3. Okey, silap saya tulis ayat surah Al-Ahzab ayat 5 bukan ayat 3. Saya minta maaf. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah apabila kita dengar Zaid bin Harithah. Ini dia model dia. Ini peristiwa dia. Ayat Al-Quran diturunkan kerana dia. Cukup hebat. Begitu juga Abu Bakar. Ayat ni, ayat bab sedekah telah diturunkan kepada Abu Bakar, khusus untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini Haris dan anak dia ini Usamah bin Zaid bin Harithah. Ini anak dia. Ataupun cucu kepada Harithah lah. Anak Zaid. Jadi anak Zaid ni Zaid ni dilahirkan pada tahun ke-7 Hijrah, sebelum Hijrah lagi, dan meninggal dunia pada tahun 54 Hijrah. Dan mak dia ni, mak Usamah bin Zaid ni, mak dia bernama Ummu Aiman yang menyusu Nabi tu. Kita ingat kan, sebelum Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi pernah disusu oleh Ummul Aiman untuk buat kali pertamanya. Ada setengah kata 1 hari, ada setengah kata 3 hari riwayat. Ummu Aiman menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mak dia. Dan ketika baginda wafat, Usamah ni berumur 20 tahun. Dan 20 tahun ni Usamah ni pernah menjadi tentera, menjadi ketua tentera untuk memerangi orang yang tak bayar zakat pada masa itu. Cerita Usamah bin Zaid ni tuan-tuan, dia pernah meminta, ini hadis, waqad ruya an Usamah min sahabah Abu Hurairah wa Ibn Abbas, dan seterusnya tuan-tuan. Maka dia Usamah bin Zaid ni dan kawan-kawan dia pergi berjumpa Nabi. Zahaba ila Rasul liyashfa'a li imra'atin makhzumiyah suriqat. Apa ni? Usamah bin Zaid ni dia pergi ke Rasulullah untuk memberi syafaat, untuk kata kepada Rasulullah kamu maafkan orang ni, orang perempuan ni. Orang perempuan ni mencuri. Rasulullah tengok ditangkap perempuan Makhzumah daripada Bani Makhzumah, ditangkap kerana mencuri. Dan lepas tu apabila nak jatuhkan hukuman, maka Usamah datang kepada Nabi mengadu supaya jangan Nabi jatuhkan hukuman kepada perempuan ni. Lepas tu Nabi apa? Fa ahmarra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dengar saja Usamah kata gitu, muka Nabi cukup marah. Merah sangat, kena marah. Ini uslub kalau kita berbincang dengan hukum-hukum Allah, kalau orang yang menolak hukum Allah atau bercuba nak meringankan hukum Allah, Nabi bercakap dengan penuh marah. Tapi apabila buat usul dakwah, Nabi cukup lembut, Nabi cukup tunjuk akhlak yang baik. Tapi apabila melibatkan hukum-hukum Allah, maka Nabi tak bagi can. Nabi kata, atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usamah? Adakah kamu memberi syafaat ataupun kamu ni sanggup meringankan had daripada hudud Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu sanggup macam tu? Buat seolah-olah hukum Allah ni boleh diringankan, ataupun boleh dipermain-mainkan. Ini cerita apabila kita sebut Usamah bin Zaid, kita terlintas dia ni lah yang pernah, sahabat lain tak berani tau untuk merayu bukan Nabi supaya Nabi ni lepas orang ni, perempuan yang mencuri. Perempuan ni lemah, mungkin dia mencuri,
wallahu alam, tak tahu apabila disabitkan kesalahan maka nak jatuh hukuman. Sahabat lain tak berani nak angkat muka, nak bagi rayuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Usamah ni berani. Sebab apa? Sebab Usamah ni memang Nabi suka pada dia kecil lagi. Tak nampak ni. Usamah bin Zaid kan, Nabi suka sejak kecil lagi. Dia bersama dengan Hasan dan Husain. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah riba dia, Usamah di sebelah kiri dan Hasan dan Husain di sebelah kanan. Nabi peluk. Maksudnya Nabi suka sayang kepada Usamah. Sebab itulah Usamah berani pergi tunjuk muka pergi dekat Nabi nak ringankan hukuman kepada perempuan Makhzumah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum, Nabi tak berkompromi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sikit sebanyak tentang Usamah dan ayah dia Zaid bin Haris. Moga-moga dengan pendirian mereka, dengan personality mereka menjadi contoh pada kita. Ini terjemahan daripada Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi kekasih Nabi dan juga anak dia menjadi kekasih kepada Nabi radhiyallahu anhu. Arsalat bintu Nabi telah membawa anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi satu cerita ataupun satu perkhabaran. Perkhabaran apa? Inna bni qad uhdira, sesungguhnya anak aku ni, Usamah kata sesungguhnya anak aku ni hampir-hampir mati, anak kecil dia hampir-hampir mati. Maka aku minta Rasulullah datang, fasyahadna, supaya Rasulullah datang. Maka Rasulullah tak datang. Rasulullah kirim salam saja. Fa arsala yukra salam, dan Rasulullah bagi tahu kat anak perempuan Nabi ni supaya balik bagi tahu kepada Usamah bin Zaid, dan dia kata macam ni kepada dia, inna lillahi ma akhaza, bagi Allah apa yang Allah beri, apa yang Allah ambil, wa lahu ma a'ta, dan baginya apa yang dia beri. Maksudnya apa yang dia beri ni adalah daripada Allah, dan apa yang diambil adalah kepada Allah. Semuanya daripada Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada tempoh yang tertentu. Fala tasbir, Nabi kata, bersabarlah. Wala tahsib, maka kamu redalah. Fa arsalat ilaihi tuqsim alaihi la ta'tiyanha, kali kedua pula dia pergi hantar anak perempuan yang kedua, anak perempuan Rasulullah ni, Usamah hantar kepada Nabi supaya bagi tahu ke Nabi, dan Nabi mai juga. Lepas tu apabila anak perempuannya bagi tahu, maka Nabi pun bangun. Faqama wa ma'ahu, maka Nabi bangun bersama dengan Sa'd bin Ubadah, Muaz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, serta Zaid bin Sabit, dan beberapa orang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sampai, farufiya ila Rasulillah as-sabi, maka mereka pun bagi bayi tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aq'adahu fil hijri, maka Nabi ambil kanak-kanak tadi, Nabi pun riba. Wa nafassahu taqaqqa, Nabi dapat rasa yang kanak-kanak tadi terasa nafas dia dah singkat-singkat dah. Taqaqqa maksudnya apa panggil apa? Macam mana abang? Pendek-pendek dah, singkat-singkat. Macam dia bengah. Kata. Okey. Fafadat ainahu, maka ainahu maksudnya Nabi pun mengalir air mata dia. Tengok keadaan bayi tadi. Kanak-kanak, bukan bayi, kanak-kanak ni. Maka Sa'ad kata, ya Rasulullah, ma haza, wahai Rasulullah, kenapa jadi macam ni? Ada kita dengar satu cerita dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang menangis ke atas mayat, merintih ke atas mayat. Apabila Sa'ad tengok keadaan Rasulullah menangis, dia tanya terus, ya Rasulullah, ma haza, wahai Rasulullah, kenapa jadi macam ni? Kenapa menangis? Maka Rasulullah kata, haza rahmatun, ini adalah rahmat. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadih, dan Allah SWT jadikan rahmat ini perasaan. Memang cukup sedih, memang cukup sedih. Ini sedih, ini merupakan satu perasaan yang Allah Ta'ala jadikan kepada hamba dia. Dalam riwayat yang lain, fi qulubi man syaa min ibadih, di dalam hati kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan, perasaan sedih, merintih ni tuan-tuan, bukannya boleh reka. Kita tak boleh reka.
Apabila kita terlalu sayang pada sesuatu, apabila kita kehilangan, maka kita terasa sedih. Dan sedih ni tuan ada peringkat dia. Di sana tadi kita akan bincangkan, boleh tak kita menangis atau merintih, atau tahap mana yang boleh merintis ke atas mayat. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lah. Ini tuan-tuan bertanda Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam Muhammad Saleh Al-Utsaimin dia sebut, walaupun pada hadis yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita menangis atau merintis ke atas Nabi, tapi sekadar jangan meraung. Kalau kita dengar hadis dulu, orang-orang Arab dulu memang kalau kesedihan mereka akan merintih teruk-teruk kan. Mereka koyak baju, mereka hentak badan mereka seperti Syiah dah buat tu kan, duk marah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Tapi kalau sekadar merintih, sekadar menangis, menitik air mata, itu adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia walihaza yasunna lil insan idza usiba bi musibatin an yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disunatkan kepada manusia apabila menerima satu musibah, maka dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni bermaksud nahnu mulkun lillah yaf'alu bina ma syaa. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat segala-galanya, bukan kehendak kita, tapi percaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena redha, kerana wa kadzalika ma nuhibbu idza akhazahu min baina aidina fahuwa lahu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah bagikan satu amanah kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik balik amanah tadi, maka kita kena redha. Maka kita kata walaupun kita sayang pada benda tu, maka kita kena redha, kerana apa yang diberi pada suatu hari nanti mesti akan diambil balik. Nyawa kita Allah SWT pinjam pada kita, satu hari nanti Allah akan tarik balik. Amanah anak Allah SWT bagi pada kita, mungkin tak ada besar lagi anak kita dah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang paling besar tuan-tuan, ujian kita hingga ketika kita nak mati. Itu ujian yang paling besar. Apabila nyawa baru dihakung tuan-tuan, di situlah ujian, banyak macam-macam ujian. Walaupun kita dengar cerita kan daripada orang-orang dulu, cerita macam mana orang nak mati cukup-cukup teruk. Di situlah syaitan akan bermati-matian untuk goda manusia. Kalaulah manusia ni tak dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, duk larang, duk langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kurang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat baik tak buat tuan-tuan, maka susahlah dia nak ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab kematian kita tuan bergantung pada cara hidup kita. Cara hidup kita dalam 24 jam bagaimana? Begitulah keadaan kita nak mati. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah. Ini ayat yang menceritakan tentang orang yang suka mengumpul harta benda. Dah kumpul duk kira lagi, patut kira takut tu cukup. Maka Allah Taala kata wailul likulli humazatil lumazah. Inilah Allah SWT bagi neraka wil pada mereka allazi jama'a malan wa 'addadah. Mereka yang mengumpul harta dan mereka sentiasa membilang-bilang harta tersebut. Padahal di sana ada perintah zakat, dia tak hirau. Padahal ada jiran di sebelah rumah dia tak makan pun hari itu. Dia kaya, tapi di sebelah rumah dia tak makan. Anak ramai ataupun ibu tunggal, dia tak ambil tahu. Harta dia banyak. Di situ tuan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita peniaga besar. Allah SWT bagi tahu tuan, kalau kita banyak harta, lagi kikirlah kita. Ini sifat manusia. Kalau duit sedikit tuan-tuan, RM2, RM3, kita rasa tak sayang. Tapi kalau mai 10,000, 20,000 di depan kita tuan-tuan, patut ada orang minta sedekah tuan-tuan nak bagi tak? Di situ taradud. Dan Allah Taala kata apabila manusia banyak harta, bertambah kikirlah dia. Bertambah kedekutlah orang tu. Jadi tuan-tuan, kita tengok
Kalau duit banyak macam mana tuan? Orang nak minta derma pada kita, kita duit banyak, apa perasaan kita pada masa tu? Kalau tuan-tuan kita kata sayang, kita tak masuk dalam wailul likulli humazatil lumazah. Nauzubillah tuan-tuan. Hari ni Allah SWT bagi banyak pada kita dalam bentuk gaji, dalam bentuk pampasan, dalam bentuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada orang setengah dapat rezeki, rezeki yang rasa dia tak pernah terfikir pun, tapi rezeki itu datang. Sebenarnya tuan-tuan, itu adalah hadiah pada Allah SWT, dan Allah nak tengok macam mana kita manage harta tersebut. Kalau kita buat harta tu harta kita, harta kita kedekut, harta orang kita nak. Jadi tuan-tuan, di situ ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung satu lagi hadis yang 31 ni cukup panjang. Saya ambil pada minggu lain lah. Hadis ke-31 ni berkaitan dengan cerita orang ahli sihir dengan rahib nak uji macam mana sama ada rahib ni betul ataupun ahli sihir ni betul. Tapi cukup panjang. Saya ambil hadis yang hadis yang ke-30, hadis ni 31. Hadis yang ke-30 cukup panjang. Hadis yang ke-31 tuan-tuan berkaitan dengan masih lagi keadaan taubah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillah wasbiri faqala ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifahu faqila laha innahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atat babin nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifka faqala innama sabru indama sadmatil ula muttafaqun alaih. Juga berkaitan dengan taubah. Mereka bertaubah, bersabar. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu Wa Taala, ini dia berkaitan dengan hadis Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Anas cerita apa yang berlaku. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imratin, Nabi telah melalui satu orang perempuan yang sedang menangis inda qabri, di tepi kubur. Ittaqillah wasbiri, maka Nabi kata kepada perempuan itu, takut akan Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka perempuan tu kata, ilaika anni, belagak sikit, jauhkan dirimu kepada aku. Ilaika anni, maka hampir jauh, hang tak tahu apa, hampir jauh. Dia kata kat Nabi, fa innaka lam tusib bi musibati, sesungguhnya engkau ni tidak ditimpa sebagaimana aku yang ditimpa ni. Hang tak ada masalah pun, hang jauh. Dia kata hang tak faham apa yang aku rasa. Macam tu lebih kurang. Walam ta'rifuhu, dan perempuan tu tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam tu sebab dia tak kenal. Faqila laha, maka orang kata pada dia, innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata, orang jiran dia kata itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falan tajid indahu bawabin, maka dia tidak dapati ada orang di pintunya, ada di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tidak ada orang yang menghalang Nabi. Faqalat lam a'rifka, dia minta maaf lah. Saya minta maaf, saya tak kenal Rasulullah tadi. Faqala, Nabi kata, ini hadis yang Anas dengar, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada permulaan musibah tadi. Rawahul muttafaqun alaih. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni tuan-tuan cerita tentang kematian seorang perempuan tu, ataupun kematian anak. Dalam hadis yang lain dia sebut kematian seorang anak, tapi dalam hadis ni tak sebut dia kenapa dia mati, tapi siapa yang mati, tapi dia menangis. Apabila kita match dua hadis ni daripada Muslim dan Bukhari, kita dapat tahu perempuan menangis ni kerana anak dia mati. Sebab tu dalam hadis ni kita tak boleh baca satu hadis saja. Kita tengok perempuan ni menangis kerana apa, siapa yang mati. Kita nak cari pula hadis lain, nak tentu kita pun cari hadis yang semakna dengannya. Dan dalam Muslim sebut dia menangis kerana anak dia mati. Begitu juga hadis yang lain tu bang, kita jangan tengok sama juga hadis apabila Nabi orang yang melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali, Allah Subhanahu Taala tak akan tengok dia di akhirat kelak.
Itu hadis Muslim. Ha? Kita baca hadis ni, apabila orang dulu, hadis kata orang dulu yang pakai pakaian lebih buku lali, maka seret pakaian ni, Nabi kata dia tidak akan dipandang di akhirat kelak. Dan apabila kita dengar hadis ni, dan adalah seorang kawan kita juga, dia terlalu gopoh. Dia kata pakai seluar yang lebih pada buku lali ni berdosa, haram. Sebab apa? Sebab dalam hadis Muslim tu ada, memang cukup haram, memang haram. Lepas tu macam mana kita nak ringankan? Di buku surat sebelah tu ada lagi hadis Bukhari, hadis Muslim, ada sebut, dia kata dia mana yang melabuh pakaian tu kerana khailat, kerana sombong. Yang orang ni lah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang dulu tuan-tuan, orang Arab dulu menjaga kebanggaan dia pakaian. Apabila dia pakaian labuh, itu menandakan status. Orang miskin tak akan pakai macam tu. Orang kaya, orang hebat, dia pakai pakaian tebal dan pakaian labuh. Dia boleh saik apa tanah tu. Itu menunjukkan kehebatan seseorang tu. Pada masa dulu hadis tu dikeluarkan, Nabi tengok. Sebab apa? Sebab orang ni berbangga ke atas harta dia. Berbangga sebab kalau orang pakai macam ni cukup hebat. Tapi kalau orang tak pakai ni memang tak hebat. Tapi sekarang tuan-tuan, kalau kita tengok hadis yang kedua, hadis yang pusat sebelah tu, Nabi kata kerana apabila orang dipakai pakaian melebihi buku lali kerana kerana sombong atau kerana bongkok, maka orang ni lah yang akan dilempar ke dalam neraka jahanam. Jadi apabila kita match sekali tuan-tuan, kita dapat tahu bukannya kalau depend kepada niat kita. Kadang-kadang kita pakai yang kita ni, kita pakai tak labuh, tapi kita pakai kerana tunjuk ke orang, itu dah berdosa dah. Asalnya kita pakai yang untuk menutup aurat, tapi kita pernah beli baju mahal kita tunjuk, ataupun sekarang beli batik lah. Beli batik tu yang ori, yang mahal, sutera, bangga pakai. Ni kain sutera ni. Walaupun sutera ni sutera teruan, tapi dia tunjuk ni sutera ni berbangga. Kawan-kawan lain pakai pakaian biasa ya. Itu dah menjadi haram, walaupun pada asalnya harus dia menutup aurat, tapi apabila berbangga akan menjadi haram. Begitu juga dengan kenderaan kita, tuan-tuan. Kita beli kenderaan kita niat apa? Niat nak pergi kerja ke, untuk mudah kita ke, ataupun untuk berbangga dengan jiran-jiran lain. Oh, jiran aku tak pakai, dalam lorong ni aku seorang yang pakai kereta ni. Contoh. Kita wujud dalam hati kita, maka itu menjadi satu dosa. Begitu juga pakaian. Kalau pakaian tuan, pakaian yang kita rasa kita boleh double standard dengan orang lain, maka itu menjadi satu dosa walaupun tidak nampak. Dalam walaupun perkara itu nampak, tapi itu ada sebenarnya dosa. Dosa ni tuan, kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Walaupun saya pakai macam ni, walaupun simple, tapi saya rasa bongkok, itu dah berdosa. Kadang-kadang kita nak jadi imam, kita rasa, sebab itulah Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia sekali pernah jadi imam. Jadi imam dalam satu jemaah dia pernah sekali yang jadi imam. Sebab apa dia? Apabila aku jadi imam, setan nak serang aku, dia kata apa? Akulah yang paling baik di antara sahabat-sahabat aku. Dia kata mai perasaan takabur, mai perasaan tahajud. Oh, aku dalam kampung ni, dalam taman ni aku seorang yang suara sedap. Keluar macam tu. Kita rasa kita takabur, maka itu berdosa. Begitu juga tuan-tuan, yang saya sebut tentang pakaian, tekan harta, walaupun atau berdasar pada atas niat kita. Kalau kita rasa benda tu kita boleh takabur, maka kita tahu itu berdosa, maka cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni tuan-tuan, fa fi hadzal hadis indatul fawaid, dan hadis ini mengandungi beberapa faedah, kata Muhammad Saleh Utsaimin. Pertama sekali, husnul khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempunyai perangai yang baik dan dakwahnya kepada hak dan dakwahnya kepada kebaikan. Dia walaupun dia dimarahi oleh seorang wanita tu tadi, yang mana wanita tak kenal dia, tapi dia tak balas balik dengan kemarahan dia. Ilaika anni, kalau orang Arab dengar tu tuan, maksudnya hampir jauh.
Macam tu lah, biadab sikit. Kalau kita baca tak faham ni, lembut, ilaika anni. Tapi kalau orang baca ilaika anni, maksudnya hampir jauh, hang tak tahu apa pun apa yang aku rasa. Tapi Nabi tak ambil kesempatan untuk marah balik. Walaupun dikatakan ilaika anni, tapi Nabi tak pukul dia. Walam yadribha walam yuqimha biquwwah. Nabi tak pukul dia kerana dia, Nabi tahu kerana Nabi tahu sebab orang yang terkena masalah tu memang cukup sedih. Kita pun jangan ambil kesempatan. Kita kata, hang sabar sat, kereta hilang tu bersabar sat. Hang tahu sabar apa lah? Aku hilang, aku ialah hang tak hilang, hang boleh kata aku sabar. Kalau dia kata kat kita tu, kita kata balik ke dia macam mana? Hang ni lebih ni. Aku nasihat ke hang lah. Tapi Nabi tak kata macam tu. Nabi diam dan Nabi tahu perangai orang yang marah, perangai orang yang kesedihan. Nabi tahu. Nabi tak balas balik. Nabi diam. Itu kepimpinan Nabi SAW. Kalau kita ni hantulah, aku bagi risah nak tak dengar. Kita marah balik kat dia. Padahal dia tu dah sedih. Kita ni tak apa, kita hilang. Cuba kita barang kemah kita hilang, atau kita ada kematian, orang kata kat kita itu macam mana? Kita pun dapat rasa. Tapi Nabi SAW ni dia tak jawab. Dan satu lagi dia sebut, jika sekiranya alaisat ziyaratul kuburi haraman 'alan nisa. Tadi hadis ni dia kata perempuan menangis di atas kubur, maka perempuan tu duduk atas kubur. Lepas tu dia bawa hadis ni, dia kata adakah ziarah kubur itu haram bagi orang wanita? Sebab dalam sebelum ni dia kata, dia bawa persoalan, alaisat ziyaratul kubur haraman 'alan nisa, adakah bukankah ziarah kubur itu haram pada orang perempuan? Boleh tak perempuan pergi kubur? Kulna, dia kata bala hiya haramun 'alan nisa. Menziarahi kubur, kita tengok ziarah tu ada dua makna. Ziarah kubur ni haram ke atas wanita. Bal hiya min kaba'ir zunub, dan dia adalah sebahagian daripada dosa besar. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lu'ina zairatil kubur wal muttakhizina 'alaihal masajid wasuraj. Dan dilaknat orang-orang yang menziarahi kubur dan orang yang mengambil kubur dia sebagai masjid. Lepas tu bagaimana dengan perempuan tu? Nabi tak halau pun. Ziarah ni tuan. Ziarah ni kita buat satu pesta pesta. Itu tak boleh. Kalau sekadar kita nak ziarah dia ni pada, sebab itulah dia kata ada satu lagi sadamatul ula. Ni sadamatul ula, permulaan kesedihan. Dalam permulaan kesedihan tu kita dibenarkan, kalau kita anak kita mati, ditanam, maka kita pada permulaan tu kita boleh pergi. Jangan merang saja sekadar merintih. Dan dah 2-3 tahun kemudian tu tak payah pergi lah. Kita nak buat pesta, nak pergi tengok itu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia kata lakin hazal lam takhruj liziarah, dan perkara ini bukannya termasuk dalam ziarah. Ziarah ni kalau orang Arab dia buat pesta lah kubur. Itu tak boleh. Ataupun buat rumah. Buat rumah atas kubur. Ada setengah, kenapa hang duduk atas kubur? Saya uzlah. Duduk uzlah atas kubur, dia kata, untuk uji keimanan, takut ada hantu tak. Duduk atas kubur tu. Padahal Nabi larang orang yang duduk atas kubur, ataupun buat rumah atas kubur, tak boleh. Nabi larang. Dan hadis yang seterusnya, yang fawaid yang seterusnya, innal insana ya'dhiru bil jahli. Manusia ni diberi keuzuran apabila dia jahil. Sebab itulah untuk membuang masalah jahil ni tuan, kita kena belajar. Kali pertama kita tak tahu, kita diberi kemaafan. Tapi kali kedua tu tuan, kita tak tahu lagi tuan, itu tidak ada maaf bagimu. Kita kata kita tak tahu bab hukum hakam, kita tak tahu bab sembahyang ni wajib tak wajib. Mana boleh, dah semua surah dah ada ceramah, ada tazkirah, ada tempat mengajar, cuma kita tak lebih, atau masa kita tak ada. Kita bagi alasan kita tak tahu. Puasa bulan Ramadan wajib lah. Dia seolah-olah dia tak tahu. Padahal benda tu sepatutnya dia tahu. Sebab tempat-tempat pengajian ada banyak, tapi dia buat seolah tak tahu. Tapi jahil ni memang jahil murakab. Jahil yang tidak beri kemaafan. Kalau sekadar kita tak tahu, sebagai contoh, kalau kawan kita sebut mana, dia tak tahu bab khuf. Khuf ni kita sebut khuf, tak tahu bab khuf tu apa.
Dia tak tahu, tapi sekarang dia dah tahu. Bermakna dia dah belajar. Untuk hilangkan kejahilan tu dia belajar. Sebagai contoh, kalau kita tak belajar, kita tiap hari kita pergi ke kubur perempuan. Perempuan pergi kat kubur. Sebab apa Nabi larang? Sebab pertama sekali takut berlaku fitnah. Nabi cegah awal-awal ni sebab takut fitnah. Dan yang kedua, kalau dia boleh jaga aurat dia daripada fitnah, Nabi tak ada masalah. Sama dengan mai surau, sembahyang berjemaah. Ada setengah ulama larang perempuan datang ke surau untuk sembahyang berjemaah. Sebab apa? Sebab bukan dia nak jaga aurat tak timbul daripada fitnah. Sebab tu ada setengah-setengah dia terlalu cantik sangat, maka wajib atas dia pakai niqab lah. Sebab kerana dia orang lain jadi terpesona tu. Cantik-cantik ni. Walaupun pada asalnya dibolehkan, tapi kita tengok kalau orang bukan orang syadid, kita tengok dia tu syadid sangat lah. Dia ni memang ekstrim lah, tutup muka. Kita tak tahu dia punya personality dia macam mana. Mungkin dia tu cantik, orang tengok dia, orang terpesona, dia dapat dosa, laki dia pun dapat dosa. Daripada begitu baik dia pakai niqab. Kita sebab tu orang pakai niqab, kita tak boleh kata dia tu orang pada pasir. Ataupun dalam mazhab kita pun dibolehkan buka muka dan tapak tangan. Boleh, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau muka kita menjadi asbab dosa pada orang lain, khususnya wanita, maka wajib kita tutup. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit sebanyak perbahasan daripada hadis yang ke-29 dan ke-31. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada saya ni, di mana saya dapat amal dan dapat beritahu kepada tuan-tuan ni, tuan-tuan juga dapat amal. Mudah-mudahan kita dapat rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengajian ilmu. Yang mana kita jangan rasa kerah atau rasa kerah belakang kita lah untuk melawat rumah-rumah Allah. Kerana di situlah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun, dan Allah Taala kata bersaksilah pada iman orang yang berjalan ulang-alik pada rumahnya ke masjid. Kita tengok orang ni mai ke rumah hari-hari 5 kali sehari, tengok hari-hari ulang-alik masjid. Itu dia tandanya orang beriman. Kita tak boleh kata dia tu belagak atau dia tu tunjuk dia alim, dia mai sembahyang tunjuk alim lah. Tak boleh. Sebab Nabi kata orang yang ulang-alik ke masjid ni, bersaksilah kamu fashhadu bi imanihi, maka kamu bersaksilah pada iman dia. Jangan kita kata orang dia nak tunjuk alim ni, nak mai surau, dulu tak pernah mai pun. Kita kata macam tak boleh. Jadi tuan-tuan, dengan asbab kita datang ke surau, ke rumah Allah Subhanahu Taala ni, kerana tempat yang Allah Subhanahu Taala turun rahmat. Dan kita mai ke surau tuan-tuan adalah untuk mengambil rahmat bawa pada rumah kita. Kalaulah kita tak datang ke surau, tak datang ke rumah Allah, macam mana kita nak tarik rahmat Allah ke rumah kita? Sebab itulah rumah kita zulumat. Tak dengar, tak ada pun ayat-ayat bacaan Al-Quran, dengar cerita yang melarakan. Balik-balik rumah jadi tengok bini tak boleh, panah muka, apa tak, benci sungguh. Apa? Sebab tidak ada rahmat. Tengok anak kita buat bisnes sikit, ambil nak tampak, marah sangat, kita ni cengik sangat, nak tunjuk dia kita cengik. Sebab apa tu kan? Rahmat Allah SWT tak ada rumah. Orang dia tanya, macam mana nak dapat anak? Jadi anak kita ni, dia kata, ustaz, anak saya ni keras kepala sungguh, bacalah, bagilah ayat-ayat tu, baca, bagi air kat, bagi kat minum. Dia minta pula. Padahal sebenarnya permulaan daripada kita. Tak perlulah cari ayat-ayat, sebab ayat Quran dah ada, cuma kita tak baca. Dia duduk cari dulu. Saya nak cari tok guru yang boleh baca ayat, boleh melembutkan hati anak ni. Anak ni lama tak sembahyang, dia tak sembahyang juga. Macam mana? Jadi itu ni anak saya kalau keluar pagi, keluar petang, malam baru balik tu. Cakap tak dengar. Macam mana ni ustaz? Bagilah ayat-ayat ke tu, bagi baca ke ayat, bagi kat depa, bagi kat saya nak bagi kat anak. Ada agak macam tu lah. Saya kalau ditanya kat saya, kata nak baca apa? Al-Quran ada, baca sendirilah. Baca bagi kat anak tu. Ada masa anak tidur tu kita baca pelan-pelan kat dia. Ni anak payah nak tidur, kita bagi walkman kat dia. Dengar lagu. Dengar lagu 2-3 kali lompat lain tu. Macam mana nak jadi berkat? Jadi tuan-tuan di Allah SWT semuanya bermula pada kita. Bukannya saya nak membebel pada tuan, saya bagi sebagai contoh yang mana sanggup orang cari ayat, datang dari jauh, sebab dia pada anak dia. Kata anak dia tak dengar lah ustaz, payah nak abjad. Tanya macam tu, kita nak jawab tak boleh, teman. Kita ni bukan Tuhan. Anak Allah SWT bagi ayat Al-Quran ni kita baca. Ayat Al-Qurannya bukan disimpan, bukannya tulis wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
terbakap tampak kat depan rumah. Ini ayat 1000 dinar. Tu dia. Lepas tu hari-hari tu situ baca dak. Kalau kita tanya hantar dak apa makna tak tahu. Boleh baca dak? Tak pernah baca apa beli kat kedai ya. Kedai toseh tu letak kat situ. Tak tahu. Jadi tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan kehidupan dalam kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.